Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Badrul Iman bin Zainuddin. Nama muzik 287249. Saya akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu faktor yang mempengaruhi pelajar-pelajar di Ignatius Bank Rakyat melakukan kegiatan e-hailing di Universiti Utara Malaysia. Perkara yang akan dibentangkan dalam video ini adalah bab 4 iaitu dapatan kajian serta bab 5 yang merupakan rumusan kepada kajian ini. Kajian ini telah melibatkan 19 orang responden. 15 orang daripadanya menjawab soalan dalam bentuk Google Form, manakala 4 daripadanya menjawab menggunakan borang soal sedik yang disediakan. Pengaji telah menggunakan kaedah analisis deskriptif untuk mempersembahkan dapatan kajian yang dikumpul. Item pertama dalam demografi responden adalah jantina. Peratusan bagi pelajar lelaki adalah paling tinggi iaitu sebanyak 57.90% bersamaan dengan 11 orang. Manakala jumlah bagi pelajar perempuan pula adalah sebanyak 42.10% yang bersamaan dengan 8 orang. Item yang berikutnya adalah umur. Jumlah responden yang berumur 24 hingga 26 tahun adalah yang paling tinggi iaitu sebanyak 58%. Manakala peratusan pelajar yang berumur 21 hingga 23 tahun pula adalah sebanyak 42%. Item yang berikut adalah etnik responden. Berdasarkan jadual berikut, peratusan responden Melayu adalah yang paling tinggi iaitu 57.9% yang bersamaan dengan 11 orang. Kaum Cina pula adalah kedua tertinggi iaitu sebanyak 26.31% dan diikuti oleh kaum India di tempat yang ketiga dengan peratusan sebanyak 15.79%. Bagi kaum lain-lain pula, peratusannya adalah 0%. Kami juga turut mengkaji semester responden. Berdasarkan rajah yang berikut, peratusan pelajar di Ignatius Bank Rakyat yang semester 5 dan 6 adalah yang paling tinggi iaitu 63.16%. Pelajar semester 3 dan 4 pula adalah kedua terbanyak iaitu dengan 36.84%. Bagi pelajar SEM 1 dan 2 serta semester 7 dan ke atas, masing-masing mempunyai nilai sebanyak 0%. Item terakhir dalam demografi responden adalah status perkahwinan responden. Berdasarkan rajah berikut, kesemua nilai peratusan adalah 100% kerana kesemua responden di Ignatius Bank Rakyat adalah berstatus bujang. Saya akan menerangkan mengenai faktor-faktor yang menggalakkan pelajar di Ignatius Bank Rakyat menjalankan kegiatan e-hailing di UM. Faktor yang pertama adalah perkhidmatan bas yang disediakan tidak membantu mempercepatkan pergerakan pelajar. Seperti yang dapat kita lihat pada rajah, sebanyak 36.84% responden telah memilih sangat bersetuju bahawa perkhidmatan bas yang disediakan tidak membantu mempercepatkan pergerakan pelajar. Selain itu, sebanyak 26.32% responden bersetuju dengan faktor ini, manakala peratusan responden yang berasa tidak pasti terhadap faktor ini adalah sebanyak 5.26%. Bilangan responden yang memilih sangat tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut pula adalah sebanyak 31.58%. Faktor yang kedua adalah pelajar banyak menggunakan perkhidmatan e-hailing selepas waktu operasi bas UM tamat. Berdasarkan rajah yang kedua, sebanyak 57.9% responden memilih sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut. Selain itu, sebanyak 31.58% responden memilih bersetuju dengan faktor ini, manakala peratusan responden yang berasa tidak pasti terhadap faktor ini adalah paling rendah iaitu 10.53%. Faktor yang ketiga pula adalah kos sara hidup yang tinggi mempengaruhi pelajar untuk menjalankan kegiatan e-hailing. Berdasarkan rajah yang ketiga, sebanyak 52.63% responden telah memilih sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut. Selain itu, sebanyak 36.84% responden bersetuju dengan faktor ini. Peratusan responden yang berasa tidak pasti terhadap faktor ini pula adalah 10.53%. Faktor yang keempat pula adalah pendapatan keluarga yang rendah mendorong pelajar untuk menjalankan kegiatan e-hailing.
Berdasarkan rajah yang keempat, sebanyak 57.9% responden telah memilih sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut. Seterusnya, peratusan responden yang bersetuju dengan faktor ini adalah sebanyak 36.84%. Peratusan responden yang memilih tidak pasti dengan pernyataan tersebut adalah sebanyak 5.26%. Yang berikutnya adalah pelajar ingin mengisi masa lapang mereka dengan melakukan kegiatan e-hailing. Berdasarkan rajah yang kelima, sebanyak 36.84% responden memilih sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut. Manakala peratusan yang bersetuju dengan pernyataan tersebut adalah sebanyak 21.5%. Peratusan responden yang memilih tidak pasti adalah hanya sebanyak 5.26%. Seterusnya, responden yang memilih tidak bersetuju adalah sebanyak 36.84%. Faktor yang keenam adalah pelajar ingin hidup berdikari supaya tidak lagi membebankan kewangan ibu bapa. Berdasarkan rajah yang keenam, sebanyak 42.11% responden telah memilih sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut. Responden yang bersetuju dengan pernyataan tersebut adalah sebanyak 31.57%. Faktor yang terakhir adalah pelajar ingin meningkatkan simpanan kewangan untuk masa depan. Berdasarkan rajah yang ketujuh, sebanyak 31.58% responden memilih sangat bersetuju dengan pernyataan itu. Selain itu, responden yang memilih bersetuju dengan pernyataan tersebut adalah sebanyak 26.32%, manakala responden yang memilih tidak pasti adalah sebanyak 31.58%. Untuk bahagian yang seterusnya, saya akan menghuraikan mengenai hasil kajian yang berkaitan dengan peranan UEM dalam kegiatan e-hailing kepada pelajar di Inasis Bank Rakyat dalam melakukan kegiatan e-hailing di UEM. Peranan pihak UEM yang pertama adalah Unit Keselamatan UEM mengadakan pemeriksaan ke atas pemilik kenderaan. Berdasarkan rajah yang pertama, sebanyak 52.63% responden sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut. Seterusnya, peratusan responden yang memilih bersetuju dengan pernyataan tersebut adalah sebanyak 36.84%. Manakala, peratusan responden yang tidak pasti dengan pernyataan tersebut hanyalah sebanyak 10.53%. Peranan pihak UEM yang kedua adalah pihak UEM membenarkan kegiatan e-hailing dilakukan dalam kawasan universiti untuk memudahkan mobiliti pelajar. Seperti yang dapat kita lihat pada rajah yang kedua, sebanyak 21.5% responden sangat bersetuju dengan pernyataan bahawa pihak UEM membenarkan kegiatan e-hailing dalam kawasan universiti. Seterusnya, peratusan responden yang memilih bersetuju dengan pernyataan tersebut adalah sebanyak 31.59%. Manakala, peratusan responden yang tidak pasti dengan pernyataan ini adalah yang tertinggi, iaitu dengan 36.84%. Peranan pihak UEM yang seterusnya adalah pihak UEM membenarkan kegiatan e-hailing dilakukan dalam kawasan universiti untuk meningkatkan keselesaan pelajar. Berdasarkan rajah ketiga, sebanyak 21.5% responden sangat bersetuju dengan pernyataan ini. Manakala, peratusan responden yang memilih bersetuju dengan pernyataan tersebut juga sebanyak 21.5%. Bagi responden yang tidak pasti dengan pernyataan ini, jumlah peratusannya adalah yang tertinggi, iaitu 31.59%. Di samping itu, peratusan bagi responden yang tidak bersetuju adalah sebanyak 21.5%, manakala yang sangat tidak bersetuju dengan pernyataan ini hanyalah sebanyak 5.26%. Peranan pihak UEM yang berikutnya adalah pihak UEM membenarkan kegiatan e-hailing dalam kawasan universiti supaya pelajar dapat menjana pendapatan sampingan. Berdasarkan rajah yang keempat, sebanyak 21.5% responden sangat bersetuju dengan pernyataan ini. Seterusnya, peratusan responden yang memilih bersetuju dengan pernyataan tersebut adalah sebanyak 36.84%.
Bagi peratusan responden yang tidak pasti dengan pernyataan ini, peratusannya adalah sebanyak 26.32%. Di samping itu, peratusan bagi responden yang tidak bersetuju adalah sebanyak 10.53%. Pihak UM yang terakhir adalah pihak UM meletakkan syarat untuk memperoleh pelekat kenderaan bagi memastikan keselamatan pelajar terjamin. Berdasarkan rajah yang terakhir, sebanyak 73.68% responden sangat bersetuju dengan pernyataan ini. Seterusnya, peratusan responden yang memilih bersetuju dengan pernyataan tersebut adalah sebanyak 21.5%. Bagi responden yang tidak pasti dengan pernyataan ini, peratusannya hanyalah sebanyak 5.26%. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai implikasi dasar. Pihak kerajaan harus melaksanakan pakej rangsangan digital secara berterusan di seluruh Malaysia untuk meningkatkan penggunaan e-dompet di Malaysia. Melalui dasar ini, pihak kerajaan dapat mendorong setiap penyedia perkhidmatan e-hailing untuk menyediakan platform pembayaran digital untuk membolehkan pengguna membuat bayaran melalui aplikasi wang tunai. Dasar yang kedua, pihak kerajaan boleh melaksanakan dasar perlindungan ke atas pemandu e-hailing. Kerajaan perlu mempertimbangkan pemberian insurans secara percuma kepada semua pemandu e-hailing di seluruh Malaysia. Dengan adanya dasar ini, para pemandu akan berasa lebih selamat kerana mereka dilindungi oleh insurans sekiranya benda tidak dijangka berlaku ke atas mereka. Berikutnya, pihak kerajaan juga perlu melaksanakan dasar lesen kenderaan percuma. Hal ini dikatakan demikian kerana seseorang yang ingin menjadi pemandu e-hailing mestilah mempunyai lesen kenderaan. Dasar ini juga dapat membantu golongan yang tidak berkemampuan untuk mendapatkan lesen kenderaan sekaligus memanfaatkannya untuk mencari sumber pendapatan melalui kegiatan e-hailing. Seterusnya, saya akan menjelaskan mengenai ramalan. Terdapat pelbagai pakej rangsangan yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Dengan adanya pakej rangsangan ini, beban kewangan para pemandu e-hailing dapat dikurangkan. Pakej ini juga bertindak sebagai insentif kepada orang ramai untuk terus menggunakan perkhidmatan e-hailing seperti pemberian diskaun untuk setiap pengguna perkhidmatan e-hailing. Justru, hal ini boleh membantu meningkatkan permintaan untuk perkhidmatan e-hailing. Selain itu, dasar perlindungan yang dilaksanakan akan memberikan keyakinan terhadap penyedia perkhidmatan serta pemandu e-hailing. Akhir sekali, dasar lesen kenderaan percuma. Dasar ini akan memudahkan orang ramai untuk menjadi pemandu e-hailing. Ini akan meningkatkan bilangan pemandu e-hailing yang sedia ada. Dasar lesen percuma ini juga dapat meningkatkan keselamatan kerana ia akan memastikan semua pemandu e-hailing terlatih dan berkelayakan. Seterusnya, saya akan menjelaskan mengenai cadangan. Cadangan yang pertama ialah pihak universiti boleh bekerjasama dengan mana-mana syarikat e-hailing. Kerjasama yang dilakukan adalah untuk menawarkan diskaun atau insentif lain kepada pelajar dan kaki tangan. Ini akan menjadikan e-hailing pilihan lain yang lebih menarik bagi mereka yang perlu mengembara di sekitar kampus atau ke kawasan berdekatan. Cadangan yang kedua adalah pihak kerajaan boleh mempertimbangkan untuk memberikan bantuan kewangan kepada pemandu e-hailing yang beroperasi di kampus universiti. Ini akan membantu untuk memastikan bahawa terdapat bilangan pemandu e-hailing yang mencukupi untuk memenuhi permintaan pelajar dan kaki tangan. Sebagai contoh, kerajaan memberi subsidi kepada pemandu e-hailing yang beroperasi di kampus universiti. Cadangan yang terakhir adalah kerajaan boleh mempertimbangkan untuk bekerjasama dengan syarikat e-hailing untuk membangunkan kod etika bagi pemandu yang beroperasi di kampus universiti. Tata cara ini akan menetapkan piawaian tingkah laku yang diharapkan daripada pemandu dan ia akan membantu memastikan penumpang selamat dan selesa semasa perjalanan mereka. Walaupun kajian ini berjaya dilaksanakan dengan baik, namun pengkaji juga menghadapi beberapa kekangan. Antaranya ialah pengkaji telah menghadapi kekangan dari segi masa untuk menyiapkan kajian. Hal ini berlaku kerana pengkaji perlu mendapatkan maklumat responden yang banyak dalam masa yang singkat. Di samping itu, pengkaji juga menghadapi kekangan manusia.
Kerana setengah responden enggan mengadakan temu bual dengan pengkaji kerana kesibukan dan terpaksa menolak atas sebab yang tertentu. Terdapat juga beberapa orang yang enggan menjawab borang soal sedik yang disediakan oleh pengkaji.